Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yazid, engineer daripada Visinity Senayan Berhad. Dalam tutorial video VC Academy ini, saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana kita nak baca CSV file menggunakan LabVIEW. Okey. Kalau kita tahu, CSV file ni adalah comma separated value. Kalau kita tengok kat sini, comma separated value file format. Is a delimited text file that use a comma to separate values. Okay, walaupun dalam ni dia dalam bentuk table, tapi dia diseparatekan menggunakan comma. Okay, so macam mana kita nak baca dalam LabVIEW? Dalam file ni, contoh file ni saya ada 5 row dan 5 row dan 5 kolom. Di sini ada string, numerik dan juga 3 row of booleans. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan buka LabVIEW. Create new VI. Okey, saya akan buat front panelnya dahulu. Untuk front panel, saya keluarkan cluster. Okey, cluster string indicator. Numerik indicator. Numerik indicator saya tukarkan dalam bentuk integer. Tengok, okey. String indicator, numerik indicator dan 3 boolean. 3 boolean indicator. Okey. Dan cluster ini saya akan tukarkan kepada indicator. Indicator saya akan masukkan satu persatu. Okey. Saya masukkan satu-satu sebab di cluster ini ada dia punya sequence. Kalau kita masukkan secara langsam, berkemungkinan besar dia tak ikut sequence dia. Kalau kita tengok kat sini, kita ada reorder controls in cluster. Nampak? Sebab saya masuk satu-satu, so dia ikut sequence tu accordingly. 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey. Okey. So kalau kita tengok kat sini, cluster ni kita boleh alih-alih kan. Alih-alih dia tak tersusun. Okey. So macam mana cara kita nak kemaskan dia? Right click di cluster indicator ni. Pergi ke auto sizing, arrange vertically. Okay, nampak lebih kemas kan? Alright. Okay. Dan cluster indicator ni kita akan tukarkan kepada array. Tukar kepada array sebab kita nak baca row by row. Alright. Okay, saya right click, change to array. Okay, so kita dapat array 1D array, cluster array. Okay. Kemudian saya akan keluarkan file path control so that kita boleh specify file ni. Kita boleh select dekat mana file yang kita nak baca tu. Okay. So front panel saya dah pun siap, quite simple. Untuk di block diagram, first thing first saya akan keluarkan di function palette adalah read delimited spreadsheet. Kita boleh dapatkan di file IO, di group file IO. Okay. Kalau kita pergi ke context help, tekan ni, context help ni, nampak ada beberapa wire yang kita kena wirekan. Jadi di sini saya just wirekan path control sini untuk kita locate the file kita nak baca tu. And kita delimiter ni kita create constant di bahagian delimiter ya. Okey. Di sini. Okey. Untuk delimiter kita nak baca CSV file, comma. So delimited tu adalah by comma.
kita letakkan simbol koma di sini. Itu saja. Okey. Untuk file format atau format yang kita nak baca tu, kita gunakan string. Okey. So kita keluarkan, saya nak tunjuk kepada anda semua dia punya file, dia punya output yang kita dapat bila kita run this VI menggunakan read delimited spreadsheet. Apa output dia? Okey. Okey. Saya select file saya, bagi di desktop. Okey, command list. Okey, kita fokus dekat sini dulu, dekat 2D array of yang output daripada read delimited spreadsheet ni. Okey, saya run. Okey, so kita dah dapat kita punya output dalam 2D array. Dan data format dia adalah dalam bentuk string. It's a 2D array of string. Okay, so kita dapat sama macam table dalam table ni. Ada 5 row dan juga 5 column dan juga 5 row. Okay. So kita nak extract this array. Kita nak masukkan dalam this different kind of data in a cluster. Kalau kita tengok kat sini ada string, ada numeric, ada boolean kan. Kat sini semua string. Okay, so caranya adalah kita nak kekalkan saja pun boleh. Kita bawa ke atas. Okay, saya besarkan block diagram saya. Block diagram window ni. Okay. Keluarkan for loop. For loop dan saya wirekan ke sini. Okay, di sini kita start main dengan array manipulation. Array manipulation kita gunakan di sini adalah kita gunakan index array. Index array. So, kita index one by one. First row, second row, third row, fourth row and fifth row. Okay. Dan saya akan create satu lagi apa yang kita dah buat kat sini. Kan, kita buat indicator. Kita buat dia jadi constant. Okay, constant ni gunanya sebab kita nak bundlekan dia masuk dalam cluster. So saya buang ni, array ni, change to element. So kita dah dapat kita punya cluster constant. So kita boleh gunakan dia untuk kita bundlekan dia. Bundle into cluster. Okay. Nampak Okay. Di sini pun kita boleh baikkan terus. Okay. Okay, macam mana caranya? Dia nak kalau kita tengok dekat sini, first column, second column, third column, fourth and fifth column. Okay, kita nak masukkan dekat sini string. String ni yang first column, okay. First column di sini index. Index kalau kita tak wirekan, dia always start with 0. Kalau kita nak wirekan pun boleh. Kita create constant. Okay, nampak dia start dari 0. So, ini kalau kita tarik ni panjangan, dia akan increment by 1. So, index 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So, okay, saya ni saya tak wirekan, saya tak buat constant sebab saya dah tahu di sini index 0 and following with index 1, first index. Okay, untuk string kita wirekan saja sebab ni memang dia first column ni adalah string.
Okay. Untuk numerik kita tak boleh wirekan terus sebab data type dalam ni adalah numerik dan output daripada sini adalah string. So, saya akan tukarkan string tu kepada number. Pergi ke function palette dalam group string, pergi ke number string conversion yang kita tukarkan kepada decimal string to number. Okay, kita ambil yang ni, decimal string to number. Okay, so yang second column ni adalah number kan, ni adalah first index ni ataupun index 0 mewakili column first dan first index mewakili second column. So saya nak number ni ditukarkan daripada string kepada numeric form. Okay, so apa yang saya dah convert ni, ni output daripada sini, kita ambil yang number ni, bukan offset pass number, tapi number ni wirekan saja. Okay, so baru kita dapat dalam bentuk numerik. Okay, macam mana dengan boolean pula? Okay, kalau boolean kita gunakan, ni adalah string kan, adalah string. So kita nak tukarkan dalam bentuk boolean form, which is true and false. Caranya, kita manipulate this output array. Kita gunakan delete form array dalam group array. Dalam ni kita wirekan dia. Okay, untuk length kita gunakan, saya letak 2. Index saya letakkan kosong. Okay, index kosong dan juga length 2. Kenapa? Sebabnya saya nak start delete from row yang column first ni. Okay, and the length starts with 2. Tengok ni index 0, which is first column. Length is 2, 1, 2. So apa yang dia dah delete, dia akan delete daripada sini, and yang selebihnya ini yang kita nak. Kita nak the last 3 column. Okay, kita ambil yang array with subset deleted ni. Kita gunakan yang ni. So kita keluarkan lagi for loop. Array with subset deleted. Okay, keluarkan string to uppercase. Sebab kita nak standardize semua string ni kepada uppercase. Kita nak buat this case insensitive, bukan case sensitive. Sebabnya kadang-kadang kita boleh baca kat sini, kadang-kadang dia ada huruf besar, huruf kecil kan. Kita untuk elakkan dia baca incorrect character atau sensitive case kan, kita tukar dia semua pada to uppercase yang kita boleh tengok kat sini. Okay, so kita dah keluarkan to uppercase ni, then kita akan gunakan comparison. Jadi saya akan gunakan equal function ni, akan wirekan daripada sini. Okay, dari sini saya create constant true. Okay, ini maksud kalau dia jumpa dekat sini true, dan dia akan keluarkan true boolean di sini. Okay, so dia akan keluarkan 1D array, dan kita keluarkan index array lagi. Index array kita wirekan. Okay, sini kita ada 3 kan, 3 column.
kolom, so kita tarik 3. Okey, kita start indeks 0, 1, 2. Start baca di sini indeks 0, indeks 1 dan indeks 2. Okey, from here baru kita boleh wirekan accordingly. Okey. Okey. Okay, boolean, second boolean and the third boolean. Okay. Okay, sudah siap kita punya block diagram ni. Dah siap block diagram, so kita boleh run lah. Okay, so file path saya pun ada lagi. So saya terus run saja. Ni saya boleh buang ataupun saya kecilkan saja. In case kalau ni untuk future reference. Kita nak tengok output, final output kat sini Okay, jadi saya run. Alright. So inilah dia saya punya final output. Kat sini kita bolehlah kalau kita nak main lagi, kita nak extract daripada which is daripada first row, second row, third row pun tak ada masalah. Kita just wirekan saja sini. So kita dapat satu cluster kat sini. Contohnya kat sini ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 row. So kita boleh keluarkan indikator first, second, third, fourth and fifth. Okay. So kita nampak kat sini ni adalah dalam bentuk bentuk array. Dalam ni ada bentuk array. Kita boleh indexkan, so kita boleh dapat dalam bentuk elemen. Okay. Dalam bentuk elemen. Kita boleh keluarkan satu persatu. Let's say saya nak the first row ni kan. The first row ni saya just keluarkan unbundle by name. Unbundle by name. Dan di sini saya boleh keluarkan apa-apa data yang saya nak. Sama ada string, numeric, boolean, individually. Okay. So inilah dia output, final output saja. Jadi sampai di sini saja saya punya tutorial on how to read CSV file using LabVIEW. Okay. Jika anda ada apa-apa pertanyaan berkenaan kami, boleh saja email di info@vc.com.my. Sekian saja tutorial saya untuk video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.